sebagaimana yang dikatakan moderator oleh moderator tadi, saya bekerja di Maybank, bank riba selama 20 tahun daripada bawah sampai ke atas. Selepas tu saya buat bisnes sebentar, kemudian diundang oleh Bank Muamalat untuk menjadi COO, dan 6 bulan selepas itu menjadi CEO Bank Muamalat selama 3 tahun. Dan selepas itu saya berhenti balik 2008 dan sekarang balik berkecimpung dalam bisnes banyak di Indonesia. Jadi saya bukan seorang ulama, tidak berhak memberi fatwa, hanya memberi opinion saya. Bukan mengkritik dan menjatuhkan, tapi ingin memperbaiki dan memperkukuhkan perbankan Islam. Kenapa saya nak kata ini? Sebab kadang saya tengok kes-kes ataupun isu-isu yang dibicarakan oleh adalah ustaz-ustaz ataupun beberapa teman yang di YouTube ataupun di tempat lain. Mereka sering katakan orang yang mengkritik ni hanya nak menjatuhkan. Bukan niat nak menjatuhkan, tapi niat nak membangun. Okey, fokus saya hari ini sebenarnya yang pertama, Ijtihad Syariah Advisory Council Malaysia. Sebab banyak kita dah discuss tadi, BBA ini salah, kan? Saya nak tunjuk kenapa Syariah Panel Malaysia menggunakan BBA, ataupun di bawah konsep BBA itu ada struktur bay al-idah ataupun konsep jual beli, ya. Kemudian apakah perbezaan jual beli dan riba? Saya rasa semua yang berbisnes di sini, saya sendiri yang daripada banking dulu dan sekarang berbisnes, saya tahu apa itu jual beli dan saya tahu apa itu riba, ya. Yang ketiga, saya akan touch sedikit saja sebab kesuntukan waktu, hal-hal rumah terbengkalai, dan juga yang akhirnya kesimpulan topik saya hari ini. Jadi kalau kita lihat perkembangan bank-bank Islam dan ilmu riba ini dah lama hilang daripada masyarakat Islam semenjak kejatuhannya Ottoman Empire, ya. Jadi tidak ada orang yang tahu. Ulama-ulama kita pun kalau tanya, kebanyakannya tidak tahu macam mana nak mengolah isu riba. Hanya dia ada ijtihad yang lama. Tapi bagaimana nak mengoperasionalkan ijtihad ini satu masalah yang besar, ya. Jadi 1975 sebelum itu hanya satu Islamic Bank tahun 1963 tak silap saya, tapi di Egypt bertahan hanya sekejap dan selepas itu tutup. Kemudian tahun 1975 Dubai Islamic Bank dibangunkan di Dubai, dan tidak lama kemudian Islamic Development Bank juga dibangunkan di Dubai. Jadi itulah operasional Islamic Bank yang pertama. Dan pada tahun 1983 Bank Islam ditubuhkan di Malaysia. Jadi apabila Bank Islam ditubuhkan, Syariah Panel kita mencari-cari, meraba-raba macam mana nak menghapuskan riba, kan? Jadi dan di dalam Al-Quran, ya, ayat 275 terang-terang mengatakan bahawa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi mereka ngambil asasnya jual beli itu dihalalkan. Jadi macam mana nak bawa masuk jual beli di dalam banking ni? Sebab bank ni dia buat pinjaman, ya, business banking ni meminjam. Jadi macam mana nak buat jual beli dalam pinjaman? Itu satu perkara yang sangat-sangat susah. Tetapi berdasarkan pada next slide please, ya. Itu tadi yang 11 tahun selepas tahun 1990, sekarang ni dah banyak bank-bank Islam, ya, di mata dunia. Universiti Islam pun dah banyak. Jadi research papers, kajian-kajian yang dilakukan oleh pensyarah-pensyarah dan scholars, sekarang dah banyak material dia, ya. Jadi rujukan kita hari ini lebih banyak daripada dulu. Itu sebab ada kumpulan-kumpulan yang kecil yang tidak setuju dengan cara perbankan Islam sedang dijalankan di Malaysia hari ini, ya. Jadi apakah metod penetapan hukum di dalam Islam? Ya, yang pertama Al-Quran. Kita lihat Al-Quran. Al-Quran terus terang kata riba itu haram, jual beli halal. Okey. Jadi itu dia tahu. Then sunnah.
ada sunnah-sunnah Rasulullah yang kita boleh guna pakai. Dan selepas tu kalau dah tak ada, macam mana pula? Kalau tak cukup ya, sebab zaman Rasulullah banking tak seperti hari ini ya. Banking hari ini yang kita lihat ni selepas 1918 1920 ya. Apabila bermulanya Federal Reserve Bank. Jadi mereka menggunakan ijtihad ya, mengambil semua fikiran-fikiran yang ada, kitab-kitab yang ada, dan mereka merumuskan bahawa bai' al-inah itu boleh digunakan. Ya, itu syariah Malaysia ya. Tetapi bai' al-inah ini itu struktur yang asas ya untuk BBA ataupun mana-mana pinjaman bank yang sedia ada, yang hari ini waktu saya di Bank Muamalat waktu ketika itu sekitar 98% produk-produk pinjaman berasaskan struktur bai' al-inah. Hari ini saya kira masih lagi lah. Ada bank yang masih tidak mau tukar. Dia kata kalau syariah tidak memaksa saya bertukar, saya tidak akan bertukar. Ya. Jadi konsep bai' al-inah jual beli bank ni macam mana? Ya. Katalah tuan-tuan masuk bank kata saya nak pinjam duit. Ni masuk bank Islamik ya. Dan bank Islamik akan kata, oh maaf tuan, kami bank Islam, kami tidak boleh memberi pinjaman. Jadi bagaimana? Jadi peminjam tu pun nak keluar. Dia kata nanti. Saya ada cara. Ni. Saya ada laptop. Tuan nak pinjam berapa ni? Saya nak pinjam 10,000. Okey macam ni. Saya jual laptop pada tuan ni dengan harga 20,000. Peminjam tak tahu apa, nak duit aja kan. Jadi dia kata saya jualkan laptop ni dengan harga 20,000. Kemudian tuan jual balik saya dengan harga 10,000. 20,000 yang saya jual pada tuan itu, tuan bayar saya tiap bulan 1,000 sebulan. Yang 10,000 tuan jual balik ke saya tu, saya bayar cash. Jadi orang yang peminjam tu dapat keluar dengan cash. Jadi jual beli ini, apakah ini sebenarnya jual beli? Ini yang isu yang dipertikaikan oleh kalau di sebelah negeri Arab banyak tak terima ya. Sebab yang menerima ulama imam besar kita yang 4 itu ya, yang menerima bai' al-inah hanya Imam Syafi'i, dan kita ketahui bahawa di Malaysia ini kita mengikut mazhab Syafi'i ya. Jadi kita berpegang pada itu, dan ya ijtihad yang lain, research yang lain, ulama kita mengatakan boleh diterima. Jadi kalau saya tanyalah, itu slide lain yang saya tunjuk ya. Next slide please. Jadi produk kontribusi itu ya, bai' al-inah. Yang BBA yang kita bincangkan tadi pun asasnya bai' al-inah. Sebab Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dia menggunakan kaedah. Kalau siapa yang berbisnes di sini, adakah kita boleh kata okey saya jual dulu kemudian you jual balik ke saya dengan harga lebih murah? Sudah pasti tak ada kan. Jadi itulah persoalannya ya. Next slide. Jadi kalau kita lihat Syariah Advisory Council Malaysia, dia bersandarkan pada ijtihad Imam Syafi'i dan juga rujukan-rujukan yang lain. Bila saya bincang dengan mereka juga berkatakan macam ni mana? Sekarang masyarakat memerlukan sesuatu dan kita mesti larikan diri daripada riba. Dan kalau kita nak fikir secara mendalam sekarang ni, kita belum ada lagi. Ya, macam pinjaman pinjaman persendirian ya. Dalam Islam boleh bagi pinjam, tapi pinjam 1,000 bayar balik 1,000. Kalau ada lebih itu dah riba. Ya. Jadi bank-bank ini berbisnes. Jadi kalau kita tak buat macam ni, macam mana masyarakat Islam nanti? Mereka terpaksa pergi alung dan segalanya. Jadi dengan keperluan masyarakat dan juga keperluan bank-bank Islam untuk kompetisi yang mereka menghadapi, dia membolehkan bai' al-inah. Dan juga satu hadis riwayat Bukhari yang mengatakan apabila seorang hakim yang menetapkan hukum menghukum dengan berijtihad, dia mendapat 2 pahala jika ijtihadnya benar, dan jika ijtihadnya salah
dia dapat satu pahala. Jadi pada ulama-ulama ini, bukan orang biasa macam kita yang tidak tahu kitab-kitab, ya, detail Al-Quran, hadis-hadis itu semua. Dia mesti membuat, bila masyarakat menghadapi sesuatu masalah, dia mesti memberi satu solusi. Jadi walaupun solusi itu bukan yang terbaik, dia mesti membuat satu istilah. Jadi dengan keadaan yang ada waktu itu, tahun 1983, ya, mereka menerima bahawa Bai'al Inah itu boleh. Jadi itu balik poin kedua saya. Jadi kalau nak menjawab topik yang diberikan pada saya, perbankan Islam hanya pada nama, ini fatwa daripada syariah. Siapa kita yang nak katakan bahawa ini hanya pada nama? Next slide. Walau bagaimanapun, selepas 30 tahun dalam bermain dengan Bai'al Inah ini, kita telah terdapat banyak sangat kelemahan. Antaranya kes-kes yang kita bicara tadi. Apakah penjualan bank itu sebenar-benar jualan ataupun hanya untuk memberi satu pinjaman, ya, ataupun main wayang, ya. Kalau dalam istilah kita ni, kita kata hilah, ya, satu penipuan. Ini saya nak tunjuk satu, ya, Galileo dan Vatican. Pada tahun 1633, Galileo memberitahu Vatican yang ketika itu, berapa ratus tahun, Vatican mengatakan bumi itu is the center of the earth. The earth is the center of the universe. Jadi matahari berputar, ya, mengelilingi bumi. Dan tahun 1633 Galileo kata tidak. Matahari yang di tengah solar system kita dan bumi mengelilingi matahari. Disebabkan pemikiran beliau begitu, dia dikatakan murtad dan put under house arrest sehingga dia mati. Ya, dia mati tahun 1944 atau 1945. Jadi disebabkan ilmu church waktu itu berdasarkan Al-Quran yang dia ada, istihad, ya. Padri-padri waktu itu mengatakan, ya, apa yang kita lihat, sebab tidak ada teleskop dan tidak ada peralatan yang lain, inilah pegangan kita. Dan hanya selepas itu dibuktikan bahawa church salah, ya, dan yang betul itu adalah Galileo. Mungkin ini juga akan berlaku pada bank-bank Islam di Malaysia, ya, di mana kan satu hari insya-Allah ulama-ulama kita akan menerima bahawa kita mesti stop dengan Bai'al Inah, ya, sebab Bai'al Inah ini bukan jual beli yang sebenar-benarnya jual beli, ya. Next slide. Okey, berbangkit dengan kes-kes rumah terbengkalai tadi. Saya bukan nak mengatakan hanya kes-kes rumah terbengkalai, tapi produk-produk yang berasaskan ataupun menggunakan struktur Bai'al Inah ini. Dan kalau kita lihat kasus rumah terbengkalai sahaja, apakah ini satu isu syariah, ya? Apakah ini isu teknikal ataupun non-isu buat perbankan Islam? Saya ketepikan dahulu isu syariah, sebab ada tadi kita bicara awal, kita kata oh ini isu syariah. Saya ketepikan isu syariah dulu. Dan ini pengalaman saya 3 bulan baru ni, ya. Saya beli satu rumah. Rumah tu memang under construction, belum bangun pun lagi. Tiba-tiba satu hari saya di Jakarta, isteri menelpon, dia kata, kenapa kita dah kena bayar bank? Saya pun terkejut juga. Apakah rumah tu, developer dah bangunkan projek itu? Dia kata belum, satu tiang pun belum naik. Jadi saya kata okey, telefon kawan saya, sebab yalah kita di bank dulu banyak kawan-kawan kan. Telefon kawan saya. Jadi telefon kawan saya, dia referkan pada lagi satu department, dan department itu kata, oh ini cara kita, puan, walaupun asalkan ada claim, kita disburse. Asalkan ada claim, kita keluarkan wang. Ini yang kes-kes yang terjadi semua ni.
Jadi kalau kita tengok ini satu kes teknikal, bukan kes syariah. Ketepikan dulu kes syariah ya. Bank lalai dalam disbursement of the loan. Dan saya kesian sangat sebab kes-kes yang Tuan Haji Karim kata tadi, semua kes-kes ni sebelum saya berhenti dari bank, saya dah tengok semua kes-kes. Dan saya dah bawa kepada syariah. Hanya saya tak tahu selepas tu apa keputusan bank. Sebab kalau bank mengaku kes-kes ni, janganlah kata kes halal tak halal bayar linah ini ya. Dia kata dia mengaku aja technical disbursement ini salah. Berapa banyak dia kena reimburse. Dan apa lagi kalau klien-klien yang sudah dijadikan bankrupt itu dia mengambil tindakan undang-undang lagi terhadap bank. Bagi saya terang-terang ini technical. Jangan, itulah saya kata ya. Jangan kita argue hal syariah ni. Ini hal technical, salah disbursement. Macam mana rumah belum naik, satu tiang belum naik dah disburse 100%. Macam mana projek baru completion 10% dah disburse 50%. Ini kesilapan bank. Saya dah tak mahu kerja bank, jadi saya beranilah kata ya. Kalau dulu hati-hati ya kot. Jadi ini satu angle yang mungkin saya beri ke sini bahawa put aside the technical, put aside the syariah, just look into the technical. I am sure kalau kita argue on the basis of technical, kita boleh menang. Ya. Sekarang kita lihat isu jual beli ni. Apakah jual beli dengan riba itu sama? Saya banyak baca papers walaupun dah berhenti 4 tahun 5 tahun daripada banking, Islamic banking ni. Tapi minat tu masih ada. Jadi saya masih baca banyak papers, buku-buku yang dikeluarkan. Boleh kata semua buku-buku yang saya baca, penulis-penulis mengatakan Islamic banking is about profit sharing, loss sharing. Siapa ni di sini pernah ambil loan dengan bank atau Islamic bank yang ada loss sharing? Tak ada. Ya, profit tu dia ambil lah, loss sendiri-sendiri lah. Dia macam kita kata dengan isteri kan, your money, your money, my money kan, my money kan. Dan di sini saya ambil satu paper yang akan saya tunjuk di sini. Academic scholars mengatakan Islamic banking ni Islamic disebabkan backed by real asset. Jadi di belakang setiap transaksi itu ada aset yang benar. Okey, memang belakang tu ada lah asetnya ya. Itu saya boleh argue ya. Elimination of uncertainty, gharar itu boleh dihapuskan. Kadang-kadang nak kata bisa sebab dah 5 tahun kat Jakarta ni, jadi kadang-kadang tersasul juga bahasa dia. Risk-taking responsibility dan impact on society. Impact on society, kalau kita tengok impact on the Islamic society, apa namanya, agak negatif sekarang ya. Selepas banyak kes-kes bank-bank Islam dikeluarkan di Suhalbah. Okey, ini quote ya. Saya quote, saya tak beritahu siapa yang penulis, tapi kalau ada yang minat insya-Allah saya boleh beritahu ya. Next page. Okey. Penulis ini berkata ya, saya baca dalam bahasa Inggeris, as commonly practiced by conventional bank. Okay, dia kata Islamic bank ni di belakang setiap transaksi ada real asset yang benar. Dan conventional bank berbeza sedikit ya. Jadi as commonly practiced by conventional bank, the profit must be paid to the lender regardless of what happened to the borrower or the asset. Seperti yang kita dengar tadi. Kan, apa jadi pada asset tu tak boleh. Kena bayar juga. Itu dia kata conventional bank. Tapi yang Haji Karim cerita tadi, Islamic bank. Even if earthquake destroys the house, the borrower or his insurance must settle the loan. Okay. Dan kalau kita tengok dulu Highland Tower ya. Highland Tower sama juga kesnya. Ya, orang yang tinggal di Highland Tower bila disebabkan landslide Highland Tower jatuh, semua peminjam-peminjam dimestikan bayar. Hanya selepas kes ini menjadi terlalu besar sebab mereka appeal dan segalanya, selepas itu bank write off sama business.
ya. Tapi biasanya tidak. Thus, the destroyed house is not the concern of the lender. Ya, rumah yang terbengkalai ataupun rosak tu ya, bukan concern the lender. Bunyinya sama macam yang Haji Karim cerita tadi. The lender is in zero risk position. Ni conventional bank ni ya, apa yang dia cerita ni conventional bank. The lender is in zero risk position. Apa jadi sekalipun dia dapat balik duit dia. Bukan dapat balik duit saja, untung pun ambil kawat sekali. Ini saya kena potong ya. Even though the conventional banking products are called by different names, they are operated using the same interest bearing model. Yeah. Next slide please. Risk taking responsibility, itu point yang nombor 3 di sana tadi ya. Di dalam FIC ya, ada dua kata-kata yang dipegang. Saya tak baca dalam bahasa Arab, nanti banyak ustaz katanya silap kecil ni. Which means profit must come with responsibility of risk. Kita nak ada keuntungan, kita mesti mengambil risiko. Okey, dalam riba tidak ada risiko. Sebab kita memberi pinjaman kan, dia kena bayar atas pinjaman itu. Itu sebab dia riba ya. Jadi ada dua di situ. And if a seller does not want to be exposed to any risk, thus he is not entitled to the profit gained from the transaction. Ini bukan saya tulis ya. Ini researcher ya. Scholar ya. Okay. Jadi the essence of trade ya, intinya jual beli itu adalah risk. Kalau siapa yang peniaga di sini atau yang berbuat bisnes, kita tahu tekan betul. Kita tahu dalam perjalanan kita kena accident. Ya. Kadang-kadang order kita terlambat sampai. Cuaca, stok tak terjual, harga turun naik. Ini semua peniaga menghadapi. Ya. Dan bank ya, sama ada Islamic bank ataupun konvensional, dia tak menghadapi ini. Hujanlah macam mana sekalipun ya, malam tu katalah pasar malam, peniaga ni dia buat pasar malam, dia pergi bank membuat satu pembiayaan personal financing kata untuk bisnes dia, peniaga malam kan. Dan 3 hari 4 hari macam semalam sampai banjir, tak boleh berniaga. Bank kata sorry brother, you kena bayar sebab sekarang you dah jadi penghutang, nothing to do with the transaction anymore. Ini isunya dengan bayar lena ya. Sebab the banker or the lender doesn't take the risk. Ini isu dia. Saya pinjam bank ya semasa buat bisnes ni. Kita beli arang, kalau di Indonesia dia panggil batu bara. Ya, kita beli arang jauh di dalam. Dia bawa keluar, kita nak beli tu dia dah bayar duit, pasal dia kena 541. Bayar order je 50%, dah loading 40%, sebelum dokumen 10%. Jadi 100% dah bayar dah. Kapal keluar, tongkang keluar sampai muara. Kapal besar menunggu, ya. Kapal besar tu jauh sikit. Cuaca buruk. Ombak sampai 10-15 meter. Harbour master tak bagi tongkang keluar. Jadi tak boleh loading. 1 hari lambat loading, $20,000 US. Itu Pak. Pusing saya. Itu belum kira. 2 minggu baru cuaca okey. Disebab itu tu payment pun lambat. Ya, disebabkan bila kapal tu sampai di pelabuhan untuk discharge, kita dah lambat, dari tempat lain dah sampai, jadi turn kita dah rugi, kita kena tunggu lagi 3 minggu. Dah lah 2 minggu dah berawal loading delay, 3 minggu discharge lambat. Jadi proses dokumen untuk payment kita pun lambat jugalah. Cukup waktu, bank kata, bos, ini dah cukup time
Saya kata, kita cuaca buruk apa? Ini kalau you tak bayar gini ni, kan? You dah masuk NPL dah. Dah kategori apa? Pengutang yang apa? Kelas tak ada kelas lah. Nak tak nak cari duit kena bayar juga. Jadi itulah pengalaman saya sebagai bisnes, jadi bila saya lihat pengalaman ini, saya kata saya tak setuju dengan cara perbankan Islam mengendalikan produk-produk mereka sekarang. Ya, jadi bank is exactly zero risk position like any of the riba bank. Jadi kalau kita tanya soalan ya daripada paper yang dikeluarkan tadi, nombor 1, where is the concern of the Islamic bank on non-completion of the house and financial suffering of the customer? Tak ada, sama dengan conventional. Isn't the Islamic bank's position the same as conventional banks, i.e. zero risk position? Sama. How can Islamic banks disburse more than stage of completion and claim profit about it? Ini definitely 100%. Saya berani jamin kalau information yang diberikan pada saya itu betul, ini technical error. Kesian orang-orang yang dah jadikan bankrupt. Where is the so-called risk-taking responsibility on the part of the Islamic bank? Saya tak nampak. How come the Islamic bank is taking profit when they are not taking risk? Bila dikatakan tadi dalam research paper you want profit, you must take risk. Tak ada risk, macam mana dia ambil profit? Jadi ini persoalan-persoalan yang mesti Syariah Council ataupun bank-bank Islam mesti mencari satu penjelasan. Next slide please. Jadi kesimpulannya, jual beli bank syariah hanya bertujuan untuk mengelak dari mengambil risiko yang terkait dengan jual beli yang sekarang ni. Perbankan Islam tetap mengamalkan konsep zero risk, sebab dia mengalihkan jual beli itu satu saat saja, satu saat saja kita pegang aset tu, lepas tu dijual balik lagi, kita jual balik pada dia kan. Jadi tak ada risk kat situ. Dengan struktur Bayalinah dan Bank Islam tidak memerlukan struktur yang lain. Kenapa dia nak fikir lagi musyarakah mutanakisah? Kenapa nak fikir lagi macam mana nak buat mudarabah punya financing dan segalanya? Tak perlu. Pakai je Bayalinah. Cukup untuk semua. Next slide. The essence of trade is exposure to risk. Ini intinya trade, exposure to risk. Jadi kalau tak ada exposure to risk,